Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini dalam majlis ilmu, di mana ianya merupakan majlis yang terbaik untuk kita persembahkan di sisi Ar-Rahman, dan yang paling penting Allah berikan kita istiqamah dalam siri beramal, dan seterusnya Allah berikan kekuatan untuk kita terus beramal dan beramal sehingga kita mendapat ganjaran pahala yang besar, yakni syurga yang dijanjikan kepada kita seperti mana yang Rasulullah sabdakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan kita mengharapkan kita di antara hamba-hambanya yang dipermudahkan untuk mendapat jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah pada hari ini, hari Jumaat yang terakhir dalam bulan Syaban, dan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan minggu depan. Alhamdulillah, kita mengharapkan agar Allah menerima amalan kita, dan seterusnya Allah jadikan Ramadan ini di antara Ramadan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya kita tidak mensia-siakan Ramadan kali ini, kerana kita tidak tahu adakah Ramadan yang akan datang kita dapat lakukan ataupun dapat kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Hanya Allah yang mengetahui, dan insya-Allah pada hari ini kita mengharapkan Ramadan yang pasti akan datang ini merupakan Ramadan yang kita akan buat yang terbaik, amalan yang terbaik untuk kita persembahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan jaminan seterusnya syurga seperti mana yang Rasulullah janjikan kepada kita. Kerana apa? Rasulullah mengingatkan tentang kelebihan Ramadan. Kelebihan Ramadan ini terlalu besar. Bulan yang dikatakan bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Maka oleh kerana itu kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan yang bermaksud apabila Rasulullah naik dalam siri di atas mimbar, dia melangkah naik ke atas, dikatakan amin, amin, amin itu. Dan salah satu ucapan baginda itu berkaitan, rugilah seseorang itu apabila selesai Ramadan dosanya tidak diampunkan. Ya, dosanya tidak diampunkan, maka ia mengisyaratkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Mudah-mudahan Allah berikan kita pengampunan dosa-dosa kita, dan segala dosa sama ada besar ataupun kecil Allah hapuskan dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik pelajaran kita, ya, pelajaran yang lepas. Kita berada dalam tajuk muka surat 74. Yang bertajuk redha Allah tergantung pada redha kedua orang tua. Redha Allah tergantung kepada redha orang tua. Hadis yang ke-19. Jumpa ya, muka surat 74. Minta ada pasal apa waktu saya buat tu takut tersilap ya. Baik. Ada siapa yang ni? Betul ya? Hadis ke-20 muka surat 74. Hadis ke-20 kan hadis ke-19? Hadis ke-20.
Sebentar, tak ada hadis ke-19. Siapa pasal pada pelajaran yang lepas saya berada di luar kawasan, so takut tersilap. Hadis ke-20. Betul Ustaz. Sorry? Betul. Bukan hadis ke-20, hadis 19 lah. Itu. Hadis ke-20. Okey, hadis ke-20 berbuat baik terhadap tetangga. Okey, baik. Hadis yang ke-20 berbuat baik terhadap tetangga. Dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minun 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya, hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Satu hadis yang penting untuk kita jadikan asas di antara asas berkaitan dengan ukhuwah Islamiah dan kita mengetahui kedudukan jiran kita bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita hidup berjiran, kita hidup bermasyarakat, maka ianya adalah satu perkara yang penting, ya, kerana bila Rasulullah mengatakan wallazi nafsi biyadihi la yu'minu, ya, jadi dalam hadis ini mengatakan la yu'minu, demi zat aku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah dianggap beriman seorang hamba. Satu kalimah yang besar, ya, tidak dianggap beriman. Bukan dia tidak beriman, tetapi ya, subhanallah. Okey, maaf ya, ada gangguan. Okey, baik. Okey. Di mana dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita la yu'minu, ya, la yu'minu, tidak beriman, tidak dianggap beriman. Maksudnya bukanlah dia tidak beriman langsung, tetapi dikatakan dia tidak beriman, iman dia kurang. Iman dia tidak seperti mana yang seharusnya, yang boleh menggerakkan dia, yang boleh menyebabkan dia selamat di akhirat kelak dengan mudah. Oleh kerana itu dikatakan, bila dikatakan la yu'minu di sini, ialah iman dia kurang dan imannya tidak sempurna. Bila tidak sempurna itu maksudnya dia adalah kekurangannya, tidak sempurna demi zat dan jiwaku berada di tangannya, tidak dianggap beriman seseorang hamba sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh tetangganya, seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Okey, ini di antara hak tetangga yang kita kena faham elok-elok. Kita kena mengambil berat pada tetangga kita. Tapi kehidupan masyarakat kita ini, ya, kita berhadapan dengan suasana dah berbeza. Dulu kalau sekadar rumah jiran, rumah kampung kita ni, sempadan dia tidak ada pagar, ya. Jadi sempadan dia hanya sepadan begitu, kadang-kadang keluar masuk orang tak menjadi masalah. Tetapi apabila zaman sekarang ini berlaku perubahan keadaannya, maka akhirnya rumah ini berpagar dan kita lihat pagar itu dah bukan pagar biasa. Kalau pagar biasa yang masih ada lubang-lubang tu boleh nampak jiran kita, boleh bertegur siapa. Tetapi sekarang pagar-pagar kita lebih tinggi daripada kita, lebih tinggi daripada rumah jiran, akhirnya kita tidak mengenali jiran kita. Ini di antara satu masalah yang besarlah, ya, satu masalah yang besar bila kita tidak mengenali jiran kita. Ala kulli hal, ya, di dalam hadis ini apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, mewasiatkan, ya, kepada kita tentang kedudukan jiran, kita ambil perhatian kerana apa? Kerana dalam bab ini kita takuti bila kita melanggari arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kita tidak akan sempurna. Ya, bukan sekadar itu, bila kita melanggari arahan Allah, arahan Rasul, dia akan menjadikan beberapa
perkara yang menggerunkan, menakutkan. Biasakan kita bila mendengarkan ayat Quran, mendengarkan hadis, as-sam'u wa ta'ah didahulukan. Yakni sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh didahulukan. Kerana kalau kita langgar dalam urusan Allah walaupun sekecil-kecilnya. Ya, ingat tuan-tuan dan perempuan, ini asas agama kita. Jangan kita langgar urusan Allah sekecil-kecil sekalipun. Ini agak menarik yang pernah saya ceritakan dalam kisah Abdullah ibnu Mas'ud menegur golongan yang berzikir dengan cara yang tak betul. Kalimah itu betul, sebutan itu betul, cuma cara je yang tak betul. Yang mereka menganggap perbuatan mereka itu betul. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kami tak pernah buat seperti mana kamu buat, berzikir cara begitu. Dengan arti kata lain, kita diarahkan mengikut rentak Rasulullah SAW. Jangan kita memandai-mandai pada agama. Lihat ya, hanya bentuk cara je yang tak betul, kita menyaksikan kesudahan golongan yang menentang, marah kepada Abdullah ibnu Mas'ud ini, mereka menjadi golongan Khawarij. Ya, daripada hanya silap pada zikir, cara berzikir, akhirnya mereka menjadi penentang agama, penentang Sayyidina Ali, sampai mengalir darah, sampai berlaku pembunuhan. Oleh kerana itu, agama jangan sekali-kali kita lakukan begitu. Agama jangan sekali-kali kita, kalau tak setuju, kita terus menentang ataupun memberi pandangan kita. Apa yang paling penting dalam bab agama, diri kita untuk agama. As-sam'u wa ta'ah. Okey, baik. Kandungan hadis pertama, hak untuk tetangga terhadap tetangga lain amat besar. Allah Ta'ala telah berfirman, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, yang berkaitan dengan perkara ini disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan jiran-jiran kita. Jiran-jiran yang dekat, jiran-jiran yang jauh. Kerana kedudukan jiran ini besar di sisi Allah. Mungkin bagi kita tak besar. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun jiran itu non-Muslim ataupun orang kafir, maka hak dia tetap ada. Hak dia tetap dikategorikan tetangga. Jiran yang perlu kita ambil berat, yang perlu kita lihat bagaimana urusan kita, muamalah kita dengan dia. Jangan kita mengatakan, oh dia tu orang kafir, maka kita boleh buat sesuka hati. Salah. Dalam agama bukan begitu. Ya, walaupun orang sebelah kita ni orang fasik, kita tidak boleh berbuat sesuka hati. Dan kita diarahkan mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh syarak. Dan lepas tu baru ketetapan yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Misalnya kita tak puas hati kepada jiran-jiran kita, ya, kita boleh menyalurkan bahagian kepada orang-orang yang tertentu untuk bertindak. Ya, seperti badan-badan macam hidup di bandar ni, kita tahulah kita ada macam MP, Majlis Pembandaran. Ya, bila Majlis Pembandaran kita boleh buat aduan-aduan yang mana ianya lebih selamat daripada kita terus direct kepada orang-orang yang kita tidak selesa. Ya, misalnya jiran-jiran kita yang tidak pernah mengetahui keadaan kita, yang menyakiti melalui ya muzik dia ke apa-apa jugalah, ya, maka kita sebaik-baiknya melalui Majlis Pembandaran untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik. Dalam bab ini, oleh kerana tu, hak jiran ini kita kena tahu terutamanya dari sudut kehidupan dia, sudut makan minum dia, sebenarnya begitu kedudukannya. Okey, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarisuhu." Ya, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangkakan bahawa tetangga itu akan mewarisi hartaku. Jadi, dengan arti kata lain, apa yang kita lihat kefahaman hadis ini, berarti Jibril mewasiatkan, yakni terus mengingatkan Rasulullah, berhati-hati terhadap jiran, ambil berat terhadap jiran, ambil berat terhadap jiran, sehingga kan Rasulullah SAW menyangkakan bahawa jiran itu layak untuk mewarisi harta kita. Begitu rapat, ya, kedudukan jiran. Tuan-tuan dan perempuan, jiran bukan sebarangan. Pada hari kita dalam keadaan susah, maka biasanya jiran yang akan datang untuk membantu kita.
Pada hari senang kadang-kadang kita pun tak peduli. Ya, mungkin dia pun tak peduli. Ya, mungkin dia segan ataupun kita pun segan. Tetapi ingat, pada hari kita susah, jiranlah yang akan menjadi orang kedua, orang yang mengambil berat terhadap kita. Oleh kerana itu, jangan tinggalkan jiran. Bila kita keluar, misalnya, ingat bahawa bila kita keluar keadaan rumah kita kosong, jiran yang akan menyaksikan. Kalau kita main buat tak tahu, tak ambil berat terhadap jiran, orang datang malam-malam ambil harta kita, ya, buka, jiran tak tahu. Jiran kata mungkin kita yang nak berpindah di tengah-tengah malam. Kerana berlaku dalam peristiwa-peristiwa yang kita dapat tahu, rumah dia dibuka, dirompak pada malam hari. Jiran tak ada waktu tu. Maksudnya kita, orang itu tak ada di rumah. Jiran tengok, jiran kata, yalah, miskomunikasi, tak pernah berhubung. Jiran kata ini mesti dia lari malam tak bayar sewa ni. Ya, jadi macam tu. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, ambil berat, walau macam mana sekali ambil berat, supaya kita menjadi orang yang baik terhadap jiran. Sehingga kan kalau begini keadaan yang Rasulullah katakan, Jibril mewasiatkan aku, mengisyaratkan kita memang kena ambil berat. Tapi ialah kita ada kategori-kategori jiran. Pertama, kita melihat dari sudut jiran kita Muslim ataupun kafir. Satu. Kemudian yang kedua, kedudukan mereka baik ataupun tidak. Dua. Ya. Yang ketiga, kita perlu mengetahui, ya, bagaimana keadaan sekeliling kita. Kerana semua itu amat penting, dia akan menyebabkan kedudukan kita dan keimanan kita, ketenteraman kita semua berkait rapat. Subhanallah. Itu masalah jiran. Dan kedua, masalah kita berjiran. Kita tidak menunjukkan kadang-kadang kesalahan ini kepada jiran semata-mata. Tetapi kita perlu melihat keadaan diri kita. Bagaimana muamalah kita dengan jiran kita. Bagaimana kita lakukan dengan jiran kita. Ya. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan dalam hadis yang pertama tadi, demi Allah zatku berada di tangannya, tidak dianggap beriman seseorang hamba sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh tetangganya seperti mana dia mencintai dirinya. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita menyaksikan sebahagian manusia ini, ya, dia kadang-kadang dia ada kepentingan diri sendiri. Misalan, ya, dia suka pokok mango dia tu ditanam dalam rumahnya dan di sepadan, biasanya berada di sepadan antara pagar dengan pagar. Yang menjadi isu dalam bab ini, ya, kita bagi daun kepada jiran, buah kita ambil. Itu yang menjadi masalahnya. Daun itu disapu tiap-tiap hari. Buah setahun sekali atau dua kali setahun, tak pernah kita bagi kepada dia. Salah tu. Ya, salah. Kerana daun itu menyakiti jiran-jiran kita. Kena berhati-hati. Oleh kerana tu kita kena raikan keadaan jiran kita. Apa salahnya mana pokok-pokok yang melepasi pagar tu, ambillah buahnya. Ya, tak apa, ambil. Kenapa? Kita dah menumpang bahagian kita ini pada jiran kita. Dan kadang-kadang kita, misalan seorang itu dia bela ayam. Ya, bela ayam. Dan terutamanya kawasan bandar, mana boleh bela ayam. Kadang-kadang ayam itu menyakiti. Kalau kalau berkokok sahaja tak apa, itu mungkinlah tak menjadi masalah. Kadang-kadang kita lepas dia masuk ke rumah orang. Lepas tu dia buang najis-najisnya. Dah satu bab. Itu menyusahkan jiran. Maka kita kena ambil satu sifat, yakni sikap bertegas untuk merendahkan diri kita, tak payah bela. Begitu juga dengan isu kucing yang selalu orang membicarakan, ya, bertanya kepada saya, apa hukum membela kucing dalam keadaan, ya, jiran, kita ada jiran. Kita mengatakan kalau membela kucing itu, ya, memang dibenarkan, tetapi ada syarat-syaratnya jika kita hidup berjiran. Kalau hidup di kampung ni kita bela, tak apalah, bela kucing tu pandai-pandai lah dia nak ke mana, nak buang air ke mana ke, tak menjadi masalah. Tetapi bila ada jiran, ya, ada jiran, maka di sana kena ambil hak, perkara yang penting hak jiran. Kadang-kadang saya menyaksikan, kerana pernah berlaku, ya,
kita menyaksikan kucing tu bau najis dia sampai kepada jiran. Tuan-tuan dan perempuan, salah, berdosa. Berdosa. Kalau dikurung pun bau itu sampai. Kenapa? Bila ada bau, ada lalat-lalat yang datang apa semua itu menyakiti jiran, maka berdosa kita. Kena jaga elok-elok. Kadang-kadang kita bela kucing, ya, kucing tu kena pula kucing jantan, ya. Dia pergi ke rumah jiran, dia kencing dia. Jenis kucing jantan dipancut-pancut mana saja. Jangan tuan-tuan dan perempuan, berat kita di depan Allah. Walau sayang macam mana sekalipun kucing kita dan kita tak kisahkan jiran, ingat pada hari malapetaka jika berlaku pada diri kita, kita sakit ke, kita jatuh ke, rumah terbakar kan, kucing tak akan mampu untuk membantu kita. Oh, kucing pergi cari air, telefon, bomba ada. Tak. Itulah jiran yang akan melakukan semuanya. Tetapi kalau sampai tahap kita menyakiti hati jiran dengan berbagai-bagai perkara, ya, maka kita takuti, ya, jiran tak ambil kisah lantak kamulah, ya, dah tegur tak dengar cakap apa semua, ego kita tu akhirnya malapetaka itu akan datang kepada kita dan jiran tidak akan ambil tahu padahal kita berdosa, kita salah kita. Okey, oleh kerana tu kedudukan jiran amat penting kerana dia adalah dikategorikan, kenapa? Kategorikan orang dipercayai. Orang dipercayai di keliling kita. Oleh kerana tu kita berjiran dengan jiran-jiran ni di atas dasar percaya. Di atas dasar percaya inilah kita berjiran. Kita tak akan mengkhianati jiran kita. Kita tak akan cuba nak pergi rumah jiran kita nak mencuri. Kecuali yang jahat, itu lain cerita. Oleh kerana itu di dalam hadis Rasulullah pernah mengingatkan, maaf kata, hadis itu menceritakan berzina dengan tetangga, dengan jiran adalah lebih besar kita melakukan dengan orang lain. Orang yang bukan jiran. Kenapa? Asalnya jiran itu adalah kepercayaan. Kepercayaan. Yang mana dia jadikan kita ini sebagai orang yang dipercaya, ditegur, di segala-galanya. Tetapi bila berlaku pengkhianatan itu, berarti jiran kita telah melakukan perkara yang tidak disangka-sangka. Baik, oleh kerana itu, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Shuraih Al-Khuzai bahawa Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan dalil-dalil ini terlalu banyak, ya. Jadi jelas kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, mereka akan menjaga jirannya. yakni melakukan kebaikan, fal yuhsin jaruhu, ya, melakukan kebaikan kepada jiran-jirannya. Okay? Dan ada juga hadis yang menceritakan tentang kedudukan, ya, kalau jiran tu nak bagi khidmat ataupun nak bagi, ya, walaupun makanan sedikit, maka kita kena terima dan raikan. Jangan kita kata, ai sikitnya makanan, ya, ai tak banyak mana, orang bagi apa yang mereka mampu, dia bagi, kita raikan. Iaitu sebagai hidup bersaudara ataupun berjiran. Kedua, secara gambling ditunjukkan bahawa tiada keimanan bagi seorang yang tidak senang jika tetangganya mendapat kebaikan dan terhindar dari kejahatan. Sebagaimana dia senang hal itu terjadi pada dirinya. Dengan arti kata lain, tidaklah iman itu sempurna selagi kita ini, ya, tidak merasakan bahawa jiran itu lebih diutamakan. Kalau boleh kita nak senang, jiran pun senang. Kita nak mewah, jiran pun mewah. Itu di antara yang disebutkan oleh hadis yang di atas yang pertama tadi. Mengisyaratkan kita keutamaan kita mengutamakan jiran-jiran kita dan mengambil berat hal-hal jiran kita. Yang ketiga, para ulama mentakwilkan pengertian tiadanya keimanan dalam konteks hadis ini bermakna tidak sempurna iman. Itu yang saya katakan pada awal tadi, yang dikaitkan dengan tidak sempurna iman itu ialah tidak beriman itu ialah tidak sempurna iman.
Kerana iman ini ada cabangnya, 70 lebih cabangnya, dan paling rendah cabang dia, paling rendah cabangnya, dengar ya tuan-tuan dan perempuan, paling rendah cabangnya, dia buang sampah yang ada di jalan raya ke tepi ataupun ke dalam tong sampah. Itu paling rendah imannya. Dia nampak kayu menghadang ataupun apa-apa yang kita nampak, kalau kena basikal boleh tergelincir, motosikal ke boleh tergelincir, ataupun kena basikal ke boleh pamcet tayar dia atau motor. Kita ambil, kita buang, letak tepi ataupun letak tempat yang tidak orang akan lalu. Dan kadang-kadang orang kijak kan, paku tu dia melekat pada kasut misalan. Ya, kita ambil, kita buang ke tepi. Itu paling kurang iman yang Rasulullah kata, aku menyaksikan seorang lelaki itu bersenang lenang di dalam syurga. Dalam keadaan mewah, senang lenang. Kenapa? Kerana disebabkan dia mengangkat kayu yang menghalang jalanan orang Muslim ke tepi. Kayu itu jatuh, dia angkat, dia tolak ke tepi. Itu saja amalan yang dilakukan, dia boleh bersenang lenang di dalam syurga. Pada fahaman inilah yang menunjukkan kepada kita, ya, apa juga yang kita nampak, tetapi cuma kita di jalan raya berhati-hati. Itu satu perkara yang penting. Kadang-kadang kita tengah-tengah jalan tu kita nampak ada benda yang macam mengganggu, tayar lori yang tercabut, tayar yang tak original tu ya, tercabut tengah jalan, ataupun kayu-kayu itu, kalau betul-betul tengah jalan besar, kita katakan berhati-hati. Jangan kita beranikan, kerana berapa ramai yang mati disebabkan perkara yang begitu. Kalau boleh, kita call pada pihak tertentu untuk bagi tahu apa yang ada di tengah jalan yang begitu. Biar mereka usahakan. Satu. Dan kedua, kalau ada pada jalan-jalan biasa ni, cuba kita berhati-hati juga untuk lakukan jalan raya, ya, turun, tengok kiri kanan, pastikan tolakkan ke tepi. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ya, jangan ego dengan diri kita. Walaupun kita naik kereta-kereta yang besar, ya, jangan egokan diri kita. Kenapa di syurga nanti lebih indah dan lebih hebat. Subhanallah, ya, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang macam saya bawa pelajar-pelajar ya naik pergi satu tempat tu, kadang-kadang orang di taman tu ada pokok kelapa kan, buah tu dia gugur macam tu betul-betul di tengah jalan raya. Jadi kita berhenti, kata siapa nak syurga, kita tahu kalau ikutkan kita lah yang buat. Kadang-kadang saya akan buat, dan kadang-kadang kita bagi tahu siapa nak syurga, ini di antara tempat-tempat tempat-tempat yang mana kita boleh mendapati syurga. Turun, dia akan buang. Dan alhamdulillah kita cuba membuatkan perkara yang di tempat-tempat seperti berlaku selepas hujan, pokok jatuh, kita tengah bawa pelajar. Okey, ini ada syurga sedang menunggu kita. Jom kita buat kerja, alihkan. Kerana kereta dah tak nak alih. Kereta ya. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan? Wallahualam, kita husnuzan. Kerana mungkin mereka balik kerja tak nak basah kan. Sedangkan pokok dah menghadang separuh jalan, kereta sini dah tak boleh, kereta sana banyak kan. Tak ada siapa yang nak handle. Satu ketika dahulu ya, agak menarik. Saya agak menarik di situ. Waktu saya ambil pelajar di Bukit Antarabangsa tu, tiba-tiba, pum, satu pokok tu berentasi jalan. Tak ada siapa yang turun, tapi saya nampak satu, Masya Allah, ialah sekolah tahfiz juga di mana saya pun tak tahu, 3 orang turun. Dan kita pun kata, okey, di sini ada syurga, jom kita turun. Kita pun turun bersama-sama, tapi tak ada apa-apa yang kita bawa. Gergaji tak ada, apa tak ada, tetapi yang mana boleh kita alihkan, yang mana boleh kita patahkan pokok tu untuk mengurangkan lalu lalang tu, alhamdulillah. Lepas tu muncul seorang lelaki pun turun, tapi nasib baik dia ada gergaji mesin dia. Di situlah kita ya berusaha. Buat, alhamdulillah sampai selesai. Bukan nak menceritakan apa tuan-tuan dan perempuan. Ya, bagi saya wallahu alam, mungkin disebabkan kita yakin adanya syurga. Kita tak kisah basah kuyup kita ke, ya, anak-anak pelajar pun basah, tak apa, yang penting kita berkhidmat. Ya, kita berkhidmat, Allah akan berikan syurga untuk kita. Itu yang saya harapkan. Okey. Jadi alhamdulillah, setiap kali bila kita lalu, kadang-kadang pelajar tu ni, ustaz, ada benda kat situ ustaz. Kita pun faham, ya, kita pun pergi ke tepi, ya, okey, uruskan, berhati-hati. Okey, buat. Jadi perkara ni tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kalau kita ada sifat ego ataupun kita merasakan aku dalam kereta,
ya, tak naklah, biarlah orang lain buat. Tak salah, memang tak salah. Tetapi wallahu alam. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu paling baik dan paling baik dan kekal untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya, insya-Allah saya beriman dengan hadis yang Rasulullah kata, aku melihat lelaki duduk dalam senang lenang di dalam syurga disebabkan mengangkat kayu yang menghadang orang mukmin lalu, maka apalah salah kita buat begitu juga. Ya, kita buat begitu juga walaupun sedikit, walaupun di depan rumah kita, ya, kadang-kadang ada tempat-tempat kita nampak benda kayu yang menghalang, kita ubahkan, ya, walaupun. Dan satu lagi, dalam bab-bab yang begini kadang-kadang kita berjalan, mungkin wallahu alam pasal dah terbiasa kita tengok ke bawah, bukan tengok bawah tawaduk, warak, ya. Kadang-kadang kita melalui pengalaman kita, kadang-kadang ada paku. Ya, kita berjalan-jalan tu ada paku, ambil. Ya, saya nampak ambil. Kita carilah tempat yang nak dibuang. Yang bersesuaian, maksudnya tak ada kena orang kijak ataupun memang tempat tu orang tak lalu. Buanglah kat situ. Jalan-jalan ternampak benda-benda yang boleh mendatangkan kecederaan, maka buangkanlah. Penting, tuan-tuan dan puan-puan, jalan-jalan amalan soleh ini terlalu besar. Tapi saya masih lagi mengingatkan, berhati-hati je lah kalau di jalan raya. Okey. Dan juga yang paling menarik dalam bab ini, memahami daripada hadis itu, mengisyaratkan orang-orang yang melakukan kerja mengangkat sampah itu, ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah jika dia seorang yang beriman. Ya, jika dia jaga solat dia beriman dengan cara iman yang betul, dia buat kerja-kerja yang begitu. Walaupun pada setengah orang menganggap kerja tu alamak low profile punya kerja yang tidak ada apa, yalah, na'udzubillah min zalik, jika pemikiran kita begitu, ya, kita memandang rendah pada orang-orang yang bekerja begini. Tuan-tuan dan perempuan, tahu tak, kalau pernah saya tengoklah dalam klip-klip orang merakam, seorang tu dia kerja hanya menyapu sampah apa begitu, ya, tapi bila waktu solat dia solat. Waktu dia rehat tu, Quran tu ada dibaca sedikit. Kalau sampai tahap begitu orang yang buat kerja, ya, bagusnya kerja dia dari sudut menyapu dan membersihkan sampah, lalu bila ada masa dia jaga bacaan Al-Quran, jaga amalan-amalan dia, waktu solat dia solat, saya berani mengatakan akan bertepatan hadis Rasulullah mengisyaratkan orang ini layak untuk memiliki syurga. Walaupun dia kerja tukang sampah. Masalahnya kita melihat pekerjaan, tetapi kita tidak melihat kedudukan di sisi Allah. Apabila kita melihat dalam bab ini kedudukan mereka di sisi Allah, bayangkan tiap-tiap hari mereka membersihkan sampah dari jalanan. Bayangkan. Subhanallah, ya, besar pahala. Bayangkan. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bertakwa, dan dia akan menduduki satu perkara yang besar di akhirat kelak. Jika seorang lelaki itu hanya sekali dia mengangkat kayu dah menduduki syurga yang luas, apatah lagi kalau orang ni tiap-tiap hari. Bukanlah pula saya mengatakan bagaimana kerja-kerja lain. Tak, kerja-kerja lain pun kedudukan tinggi kerana ianya merupakan fardu kifayah. Bidang apa yang kita kerja? Ya, doktor ke, engineer ke, arkitek ke, guru ke, apa-apa juga itu semua fardu kifayah yang kita akan dapat poin pahala-pahala yang besar. Tak dinafikan. Tetapi bagi saya, jangan kita pandang remeh kepada orang-orang yang begini sehingga kadang-kadang sampah tu kita campak aja. Sampah tu tengok orang sapu, kita campak aja kat dia. Jangan, beradab. Kena beradab. Ya. Jangan sampai kita ambil sampah yang ada tangan, kita main campak aja depan dia yang tengah sapu. Jangan. Allah jadikan dia dari sudut ilmu itu mungkin kurang. Allah jadikan dia mungkin dari sudut kehebatan dia tu kurang. Kenapa? Kerana pusingan kehidupan kita tu begitu keadaannya. Ada orang yang bekerja sebagai tukang sampah, ada yang bekerja sebagai tukang masak, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada sebagai petani. Semua itu bergantung berlaku dalam keadaan kita memerlukan antara satu sama lain. Kan pernah peristiwa yang di mana orang-orang yang mengangkat sampah di Mogok, yang sampah bersepah dekat Selayang tu, ya, pernah berlaku sekali.
yang menjadi isu. Sampah tak diangkat, berapa hari tak diangkat, dan menjadi isu. Nampak tak betapa penting kehidupan kita ini antara satu sama lain tidak boleh dipisahkan. Subhanallah. Dan mafhum daripada hadis ini juga, mafhum yang dikatakan mafhum terbalik adalah bersalah jika seseorang itu buang sampah merata-rata. Dan boleh mendapat dosa jika benda yang berbahaya dibuang sampah merata-rata. Ini satu benda yang berat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, satu benda yang berat yang telah menjadi adat kebiasaan setengah orang. Dia makan, dia buang je tengah-tengah jalan, ya. Depan anak-anak pula tu dia ajar. Na'udzubillah min zalik. Kita mengajar anak melakukan dosa. Ini di antara yang saya tengok, ya, bila kadang-kadang terutamanya orang yang jenis merokok, dia campak je. Satu bab. Dan ada juga makan dia campak sahaja. Dah dua bab. Anak-anak menyaksikan ayah aku buat, mak aku buat. Tak boleh ke disimpankan dulu dalam kereta tu, dah sampai baru buang di tempat yang kena buang. Itu yang satu. Yang kedua, yang saya tiap-tiap hari menghantar anak ni kan, paling saya la ilaha illallah. Yalah, dalam kereta saya nasihat pada anak-anak saya. Ya. Kita sambil berjalan tengok bapa tu, mak tu bawa motor, ya, traffic light merah dia boleh pusing, gum, dia pergi hantar. Ya, lalu je traffic light. Ajar anak dia langgar peraturan jalan raya. Ya, satu benda yang bersalah. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan diajar anak-anak kita langgar arahan jalan raya. Sampai anak saya kata, tu tengok ayah. Apalah, kenapa dia lalu je. Okey, dia faham. Pasal kita katakan, jangan berhenti. Kenapa? Kalau berlaku kemalangan, bukan dia yang kena sorang, semua yang akan terlibat. Lagi membahaya. Bahkan dia berdosa. Kalau sampai tahap mati, lagi berdosa. Okay? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ya, maka di sini mengisyaratkan kita bahawa jangan kita membuat perkara-perkara yang tidak seharusnya berlaku. Seperti membuang sampah. Ini disebabkan di zaman permulaan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Di antara orang yang menyakiti Rasulullah SAW adalah Abu Lahab dan isteri Abu Lahab, Ummu Jamil. Ummu Jamil tu tiap-tiap hari dia sapu sampah, dia cari benda-benda ni, dia campak depan tempat laluan Rasulullah SAW. Dekat rumah Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW pada tiap-tiap hari dia buang sampah-sampah ataupun benda-benda yang berbahaya ni, duri-duri apa semua tu dia buang. Sampai satu tahap Rasulullah mengatakan, apakah jenis jiran ini yang menyakitiku tiap-tiap hari? Ya. Dan saya nasihat kepada tuan-tuan dan perempuan, ya, terutamanya masalah binatang dan masalah pokok. Ya, ini yang selalu dibangkitkan isu-isu. Ya, lepas tu mungkinlah masalah parking pun satu bab juga. Ya, parking pada zaman ni pun menjadi satu isu. Pernah sampai bergaduh saya tengok, ya, masalah parking. Wallahu alam. Tapi masalah pokok dan tumbuh binatang ini saya katakan korbankanlah dalam dari sudut kasih sayang kita jika menyakiti jiran kita. Ya, adapun masalah parking, wallahu a'lam, pandai-pandai kita lah, tapi jangan sampai bergaduh, ya, jangan sampai kereta tu lembek, hancur disebabkan kita bergaduh antara satu sama lain. Baik. Mana tadi? Keempat hadis ini telah menjelaskan objek kecintaan dimaksud, tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i hatta yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai kebaikan saudaranya sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini di antara tuntutan yang memang kita tidak akan faham melainkan kena terjun dan kita membaca sirah Nabi SAW dan para sahabat, terutamanya golongan Ansar dan Muhajirin. Kita akan melihat makna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, masya-Allah, bila kita baca kalimah ini,
ya tentang kalimah hadis ini, mencintai diri saudaranya seperti mana mencintai dirinya sendiri. Bila kita dapat memahami konsep golongan Ansar dan Muhajirin yang ditaakharkan persaudaraan oleh Rasulullah, baru kita dapat faham maknanya. Kalau tak, kita takkan faham makna. Ya, subhanallah. Saya apabila kelas yang berkaitan dengan ni kita menghayati, ya, subhanallah, terasa kita ni kerdil pada zaman ini. Kita menyebutkan kasih sayang kita terlampau kerdil sekali. Macam tak ada apa-apa. Ya, subhanallah. Kelima. Menurut para ulama, maksud dari kebaikan di sini hingga dia mencintai hal-hal yang baik berupakan ketaatan, amal soleh sampai perkara yang mubah. Diakui memang mengkondisikan perasaan semacam ini tentu amat berat bagi jiwa yang kerdil, tetapi mudah bagi orang yang berhati jernih. Dengan arti kata lain, ya, kalau orang biasa agak sukar kalau tidak memahaminya dengan betul. Kemudian yang kelima, menurut Syekh Al-Asaf dalam Mukhtasar Al-Ihya, hal-hal terhadap tetangganya, bahkan hanya hak-hak terhadap tetangganya, bukan hanya terbatas pada upaya menahan diri agar tidak menyakiti mereka, namun juga mencakupi sikap menahan diri dari perbuatan yang mungkin bisa membuat mereka merasa tersakiti. Ini termasuk upaya untuk berbuat baik kepada mereka dan memulai berbuat baik, menjenguk di kala sakit, menghibur di saat tertimpa musibah, memberi ucapan selamat, menutupi kesalahan, tidak menyudutkannya dan tidak berusaha mencari tahu tentang bawaannya, ya, yakni sibuk jadi apa? Menjaga tepi kain orang. Begitu pula hendaklah seorang suami mampu menahan pandangan terhadap isteri tetangganya dan sentiasa perhatian terhadap keamanan harta keluarga tetangganya manakala ditinggal ke bepergian. Okey. Ini juga dibicarakan tentang apakah maksud menjaga hak-hak jiran, termasuk, ya, ujian yang Allah bagi kadang-kadang jiran ini begitu keadaannya. Ya, begitu keadaannya. Kadang-kadang jiran tu baik, kadang-kadang jiran tu tak baik. Kadang-kadang jiran tu masya-Allah baik tapi tidak beragama yang baik. Kadang-kadang jiran tu kafir. Jadi kita kena memahami konteks dalam bab-bab ini. Fitnah syaitan akan masuk di antaranya untuk menggaduhkan antara kita dengan jiran kita, tak dinafikan. Dan fitnah yang berlaku tu terlalu besar. Ya, tuan-tuan dan perempuan, mungkin tuan-tuan dan perempuan hidup dalam berjiran yang begitu. Macam saya yang ada sekolah ni pun begitu. Ya, berhadapan dengan keliling masyarakat kan, kita berada di tengah-tengah perumahan di kiri kanan misalnya. Ya. Dan alhamdulillah, ya, apabila misalan kita membuat membuat pagar kan. Dan ada satu bahagian tu bagi saya agak tak selesa kan. Tetapi ialah kita hidup berjiran. Kenapa? Jiran di bahagian itu berada di belakang rumah jiran. Maksudnya, ya, jiran tu buka pintu, dia boleh nampak kawasan sekolah kita dan nampak terutamanya berhampiran dengan surau. Kita agak risau bukan apa, kerana maaf kata jiran tu yang perempuannya agak tidak menutup aurat dengan baik. Kadang-kadang ialah orang tak faham. Lelaki dia masya-Allah kita sentiasa bercakap, bukan sentiasa, kadang-kadang bertegur, ya. Cuma yang saya tak selesa bukan apa, bila nak sidai kain kan, di sana kita ada pelajar lelaki kan. Jadi macam mana kita pun sampai alhamdulillah tiba-tiba ada orang yang nak bagi khidmat, ya, bagi khidmat. Lalu kita cadangkan tolong buat pagar tu yang menutupi bahagian pintu jiran kita. Maksudnya pagar tu ada tembok yang mana pelajar kita tak nampak ke sana dan orang sana pun tak nampak ke sini, yang menyebabkan dia selesa untuk sidai kain dan kita pun selesa agar pelajar tak nampak apa yang ialah pihak sana lakukan. Terpaksa, ya. Alhamdulillah, kita kena jaga dalam bab-bab itu berjiran. Tuan-tuan dan perempuan, ya, agak menarik dalam pengalaman saya membina pusat pendidikan ni. Ya, asalnya kawasan, maaf katalah, ya, kalau ada orang kawasan sini mendengar ke, maaf kata,
pada peringkat awal pada tahun 2005 kita bina sekolah ni, ya. Orang masyarakat sini tak berapa selesa dengan kita. Tak berapa suka. Kita pun tak tahu kenapa. Ya. Sekolah tahfiz yang pertama kita bina di sini, ya, orang tak berapa nak suka. Dia tengok kita cara lain, kita tahu kan, ialah kita orang asing, tapi kita teruskan. Pada awal tahun pertama, saya cerita pengalamannya, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharap jiran-jiran kita bersama. Itu pasal kita tak kisah kalau dia nak hantar anak mengaji ke apa, tak bayar, kita pun tak kisah. Yang penting kita nak bersama. Kemudian bila dia apa ni, bila kita lalu pun dia tengok tu cara lain, okey tak apa. Kita bagi salam, rasanya macam ada yang tak berjawab kadang-kadang, ya. Dahsyat perkara yang kita rasa terasa lah. Kadang-kadang kita pun rasa tak berapa nak selesa je, ya, pergi ke surau gitu. Ala kulli hal, nak jadi cerita, ya. Nak jadi cerita, dalam tahun 2016 atau 17 saya tak ingat, ya. Selepas operasi 2 tahun, tiba-tiba berlaku banjir di sini. Okey. Bila berlaku banjir, kerana kawasan ni dekat dengan sungai, berlaku banjir, kawasan-kawasan tu surau terkena. Surau bawah terkena. Dewan terkena. Beberapa hampir 10 biji rumah terkena. Di antara rumah-rumah orang yang ni lah. Waktu tu, pagi tu kita tak perasan. Lepas tu, budak-budak dah masuk kelas, lalu kita keluar tengok, banjir. Kan? Banjir. Tengok orang tengah susun nak tengah buang air dari rumah apa semua, kita pun patah balik. Stop semua kelas. Kita kata, kita berhenti kelas, di sini kerja amal yang kita perlu lakukan. Bantu orang kampung, semua kena turun, ya, bersihkan surau, bersihkan dewan, bersihkan rumah orang kampung. Ya, kita turun. Alhamdulillah, memang kita turun. Dan kita arahkan, okey, masak. Kita sediakan masakan untuk orang kampung, yang ni 10 biji rumah lebih kurang waktu tu, masak. Kerana kita ada tukang masak kita. Ya, lepas tu kita bungkus. Okay. Lepas tu, okey, semua kerja. Habis, apa yang tak cukup? Ya, benda yang tak dijangka. Jadi kita arahkan beli getah paip. Alhamdulillah, orang yang memberi donation apa semua, kita gunakan sebaik yang mungkin. Beli getah paip, beli wiper, beli tu, beli ni. Alhamdulillah, kita uruskan. Ya, bersama orang kampung kita uruskan. Semenjak kejadian itu sampai hari ini, alhamdulillah, ya, orang kampung hormat kita, kita hormat mereka. Jadi alhamdulillah, kita nakkan begitu. Sebenarnya kita nakkan, ya, kehidupan yang begitu, kita berkasih sayang bersama-sama dalam bermasyarakat, ya, bermasyarakat. Oleh kerana itu pelajar-pelajar kita arahkan, ya, berhati-hati. Kamu bila keluar kat sini, orang kampung menyaksikan apa yang kita lakukan. Mata mereka adalah mata ustaz, berhati-hati. Okey. Baik. Jadi di sini amat penting untuk kita fahami bahawa betapa pentingnya kita menjaga hati-hati jiran-jiran kita. Okey. Keenam, Asy-Sya'rani dalam Syarah Al-Bulughul Maram berkata istilah tetangga di sini masih sifatnya umum. Baik mereka itu di kalangan Muslim, kafir, fasik, jujur, musuh yang dekat ataupun yang asing. Prinsipnya, siapa saja dari para tetangga yang terkumpul pada dirinya segala jenis sifat kebaikan, maka dia harus berada pada tingkatan teratas dalam menyingkapinya, mengambil beratnya. Dan demikianlah seterusnya. Seseorang yang memang harus diperlakukan menurut statusnya sendiri, dirinya. Okey, status dirinya. Jadi, kita kena tengok bagaimana kedudukan masyarakat kampung kita atau jiran-jiran kita, yang mana mereka itu berbeza-beza. Dan dalam keadaan berbeza-beza, ada juga perkara-perkara yang mana kita boleh bertolak ansur dalam keadaan yang betul-betul. Misalan yang agak jadi isu sangat-sangat, misalan jiran-jiran yang fasik. Ya, rumah jiran tu perempuan je duduk. Tiba-tiba kita tengok kadang-kadang ada orang lelaki datang. Siapa dia? Kan? Kadang-kadang waktu-waktu tertentu grup-grup anak muda saja. Jadi benda-benda yang begini kalau menimbulkan syak, maka di sana ada perkara yang perlu kita lakukan. Ya. Kenapa? Kadang-kadang maksiat berlaku di kawasan jiran-jiran kita. Kita tak boleh biarkan. Ya. Nak tegur berbahaya kadang-kadang. Maka gunakan prosedur-prosedur yang terbaik. Kita ada bahagian-bahagian yang boleh tempat kita mengadukan. Kerana perbezaan
Jiran-jiran kita berbeza, memang berbeza. Ya, sebelum menarik juga dalam bab ni, kalau saya menyewa dalam rumah yang panjang ada 10 rumah, ya, 10 rumah, ya, satu lot dikirakan satu rumah, jadi ada 10. Saya sewa 9, satu tuan rumah ni punya. Dalam permulaan kami nak menyewa, saya hanya menyewa 2 je. 2. Kemudian 3. Ya, berbagai kerana kita sekolah tahfiz ni, ya, bila kita menjaga budak-budak, masalahnya orang yang jiran-jiran kita ni, dia tidak nak raikan. Budak-budak baca Quran kan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan goyang-goyang macam tu kan. Budak-budak. Yang mic ni dipasang kat kereta dia, sekuat-kuatnya lagu. Tuan-tuan dan perempuan, macam mana tu kan? Yang syoknya, kita ingat budak tu baca. Ya. Lepas tu tengok dia diam je. Rupanya dia ikut rentak lagu kereta tu. Ya, muzik tu. La ilaha illallah. Betul? Ya, tuan-tuan dan perempuan, betul. Ya, hampir rasanya dekat 10 tahun, 7 tahun. Ya, kita berhadapan dengan jiran, berperangai-perangai ini. Dan akhirnya, alhamdulillah, semuanya dah keluar. Ya, semuanya keluar, kita ambil alih lah. Ya, ke 9 lot ini, supaya keadaan pelajar-pelajar kita terkawal. Okey, jadi nak menceritakan keadaan jiran-jiran memang kadang-kadang menyakitkan kita, tapi bersabarlah. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Disebutkan dalam At-Tabrani, okey, hadis ini dikategorikan hadis dhaif. Maka kita tinggalkanlah. Ya, cuma kalau nak baca, kita boleh baca. Tetangga yang kafir hanya mempunyai hak sebagai tetangga. Tetangga yang Muslim di samping mempunyai hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang Muslim, sedangkan tetangga Muslim yang masih kerabat memiliki 3 hak. Namun hadis ini hadis dhaif. Ya, kita makna dia betul, tetapi hadis ini tak sahih. Hadis yang ke-21 diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ay? Qala an taqtula waladaka khasyatan an ya'kula ma'aka. Qultu thumma ay? Qala an tuzani halilata jarika. Hadis sahih. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang terbesar? Baginda menjawab, engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakan kamu. Okey. Okey. Ini di antara persoalan yang ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kabair, dosa-dosa besar. Apakah di antara yang dimaksudkan dosa-dosa besar ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama sekali dosa besar itu adalah kita melakukan syirik. Kita akan menyaksikan bila disebutkan dosa besar, mesti syirik didahulukan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan berhati-hati dengan masalah tauhid ini, supaya kita tidak syirik. Kerana bila masuk bab syirik, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Ya, walaupun kita banyak selawat, tapi kalau kita syirik tak guna. Walaupun kita banyak mengerjakan kerja amal, tapi kalau kita syirik tak guna. Oleh kerana itu berhati-hati masalah syirik. Kenapa masalah syirik itu besar? Kerana masalah syirik itu seperti mana seorang itu membeli hamba yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia beli hamba untuk kerja kat rumah dia. Ataupun kita ambil bibik itu untuk kerja sama kita. Tiba-tiba hamba tu ataupun bibik itu kerja dengan orang lain. Aku bayar bibik itu, aku nak dia kerja rumah aku, dia kerja dengan orang lain. Dia jadi macam tu. Ya Allah kata, aku ciptakan dia, tiba-tiba dia ambil yang lain menjadi Tuhan. Kan tak logik. Begitu juga dalam masalah ni. Bibik kita ambil punya susahnya, tiba-tiba dia lari. Aduh, itu dah pening kepala dah. Lepas tu dia kerja dengan orang lain, lagi pening kepala. Lepas tu nak ambil bibik yang lain, taubat dah, takkan ambil. Okay? Jadi oleh kerana itu, syirik begitu. Atau lebih, na'udzubillah min zalik, dia perkara ni, seperti seorang lelaki berkahwin dengan wanita, wanita itu ada temannya yang lain. Ya, seolah-olah ada suami yang lain.
Nauzubillah. Okey. Jadi besar. Masalah syirik adalah satu masalah besar. Yang kedua, apakah lagi ya Rasulullah dosa yang besar itu? Lalu dikatakan kamu membunuh anak kamu kerana takut dia kongsi makan denganmu. Okey, ini di antara masalah membunuh anak di waktu kecil, ya, kerana takut kita ni tak mampu nak bagi makan. Okey, ini di antara persoalan-persoalan yang berlaku pada zaman jahiliah. Zaman kita wallahu alam. Adakah berlaku, tetapi perbuatan itu termasuk dalam kabair yang besar. Dan yang ketiga, engkau berzina dengan isteri tetanggamu, ya. Maksudnya engkau melakukan zina dengan jiran kamu, tetanggamu. Orang tu dah percaya kepada kita, tiba-tiba berlaku perkara yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Jadi oleh kerana itu, dalam hadis ini mengisyaratkan satu perkara yang terlalu besar yang perlu kita ambil perhatian supaya kita tidak terjebak dalam perkara yang kabair ini. Pertama, hadis ini memuatkan 3 dosa besar. Dosa yang pertama, engkau menjadikan suatu sebagai tandingan Allah. Ini yang kita bicarakan, bahawa melakukan syirik, walaupun bunyinya syirik itu adalah syirik kecil, tak, syirik kecil itu adalah besar, menduduki tangga yang pertama. Cuma dalam siri dosa besar syirik itu, dia duduk paling kecil. Dia ada syirik-syirik yang lebih besar. Namun tetap dalam siri dosa besar, dia adalah termasuk dalam dosa yang pertama besar. Okey? Dosa yang paling besar dan kemaksiatan paling parah. Allah tidak akan mengampuni perilaku kecuali dengan taubat seperti taubat orang yang baru masuk Islam. Sedangkan siapa yang meninggalkan dalam kesyirikan, maka dia akan kekal dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Okey, ini berkaitan dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa orang yang melakukan syirik, tetapi dia akan mengampuni dosa selain daripada orang syirik pada siapa yang dikehendakinya. Maksudnya bukanlah orang kalau macam itu benda dosa-dosa kabair lain boleh buat. Tak. Ya, ingat. Itu maksudnya Allah nak bagi tahu betapa besarnya dosa syirik yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Okey. Dalam surah Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, macam mana ayat dia? Dah lupa dah. Okey. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Okey, maksudnya sesungguhnya orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Ingat, bila sebut tuan-tuan dan puan amat penting, bila disebut orang musyrik itu, dia bukan orang musyrik itu terus orang kafir, tak. Memang orang kafir itu dah kategori semua musyrik. Tetapi orang Islam pun akan dikategorikan musyrik. Jika dia tak clearkan dalam masalah tauhid dengan betul. Ya. Dia seorang yang Islam, tapi dia sembah orang dalam kubur. Dia seorang Islam, duk percaya tahyulat, percaya hantu, tuah sial, apa semua tu, itu musyrik. Besar tu. Tapi dia ingat dia dalam keadaan Islam yang suci. Berbahaya. Okey. Dalam masalah ini, sangat banyak baik daripada ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Dosa kedua, engkau bunuh anakmu kerana khawatir dia akan makan rezekimu dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, menempati urutan kedua di antara deretan dosa-dosa yang paling besar yang membinasakan. Melebihi dosanya akan semakin bertambah dan berlipat ganda jika korbannya itu masih ada hubungan kerabat dengan pembunuhnya. Okey. Kerana apa yang berkaitan yang kedua itu, bunuh anak kerana takut, ya, kita tak ada ekonomi yang kukuh kononnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lahirkan anak tu dah Allah catatkan ada rezeki. Kita je yang tak tahu. Kita rasa alamak susah. Jangan. Ya. Dan yang menjadi masalahnya, kita membunuh. Pertama, kita takut pada rezeki.
Sedangkan Allah yang menetapkan rezeki. Kedua, kita telah melakukan kabair dengan membunuh anak. Membunuh satu roh, satu nyawa yang hidup. Diikuti dengan kesalahan yang besar. Orang yang dari zuriat kita yang seharusnya kita bela, tapi kita bunuh. Itu lagi bertambah besar. Dosanya bertambah jika tujuan dari pembunuhan itu adalah untuk menghalang rezeki yang telah siap bagi yang dibunuh. Perbuatan buruk seperti ini merupakan bukti nyata puncak kebatilan dan prasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Ya, prasangka buruk terhadap Allah Ta'ala sehingga kita mengatakan budak ni nanti menghalang rezeki kita. Tak nak anak banyak. Ya, kita anak cukup seorang misalnya. Ataupun tak nak anak. Itu semua benda-benda yang na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, Allah dah catatkan rezeki kepada anak-anak kita. Pada kita. Kita lahir dulu. Apa yang kita ada? Tak ada apa-apa. Mak kita, ayah kita dulu dalam keadaan tak ada apa-apa juga. Tapi Masya Allah, pada hari ini kita Masya Allah. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, jangan takut buat rezeki. Burung boleh hidup berzuriat. Sampai sekarang berzuriat-zuriat dia berterusan sampai hari kiamat. Walaupun mereka tak ada kerja. Burung-burung, mana ada kerja? Ya Rasulullah memberikan misal, tawakal. Kamu bertawakal seperti tawakal burung. Ya, Allah akan bagi rezeki. Binatang-binatang mana ada kerja? Oleh kerana itu jangan takut dalam bab ini. Bagi anak-anak muda ya, yang kadang-kadang takut untuk berkahwin. Kerana takut tak ada rezeki. Dia bekerja tetapi dia rasakan tak cukup. Kahwin ada rezeki. Kahwin akan cukup. Oh, Ustaz memang sungguh. Kerana apa? Rasulullah Abdullah ibn Mas'ud atau Muaz ibn Jabal mengatakan, iltamisu ghina bizawaj bin nikah. Carilah kekayaan dengan bernikah. Berapa ramai sebelum nikah dikejar ala kadar, tapi lepas nikah ya rezeki dia masya-Allah terbuka seluas-luasnya. Kita sendiri merasakan sebelum, ialah kaum lelaki, sebelum nikah lah, hai gaji aku ada berapa sangat. Lepas bernikah Allah buka satu-satu. Kita boleh hidup. Beranak anak kita pun kita boleh hidup lagi. Beranak yang kedua kita masih lagi. Beranak ketiga rasa keberkatan tu akan datang. Oleh kerana itu jangan takut kepada kemiskinan. Kerana rezeki kita dah ada Allah catatkan. Baik. Kemudian, mana tadi? Okey. Perbuatan buruk seperti ini merupakan bukti nyata puncak kebatilan dan prasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Kita mempertikaikan qada dan qadar Allah. Kemudian bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra dengan maksudnya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian kerana takut akan kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu termasuk sebuah kesalahan yang amat besar. Ya, kami yang bagi rezeki kepada anak kamu dan kamu. Allah terus kaitkan kamu. Bukan kamu yang bagi rezeki. Cuma perlukan usaha sikit yang usaha. Ya, kerana ada qada-qadar yang memerlukan mengikut cara-cara yang ditetapkan. Kadang-kadang qada dan qadar syar'i yang ditetapkan itu okey, tak menjadi masalah. Tetapi qada-qadar yang mana kamu kena berusaha, maka kamu dapat. Itu yang dibuat. Baik. Pasal istilah setinggan, istilah apa nama? Istilah pengangguran tidak ada dalam Islam sebenarnya. Maksudnya tidak ada dikatakan penganggur dalam Islam. Semua kena ada kerja. Ya, subhanallah. Kita agak tertarik apabila sahabat-sahabat tu yang mempunyai syarikat dan dia uruskan orang-orang ni untuk bekerja. Dia kata, Ustaz, saya telah uruskan 26 orang geladangan ni, penganggur ni, kita cari selama 26 orang untuk bekerja. Kita dapatkan dia punya kerja. Ya, subhanallah. Bukan dia punya kerja je, bahkan asrama dia kita siapkan. Asrama kita siap, makan minum dijaga. Yang penting dia cuba hidup dengan bekerja. Ustaz, selepas 2 bulan, tak tahu berapa orang. Mana tahu, tak tahu. Kita main agak-agak. Ya, daripada 26 orang, tinggal 16 orang je. 10 hilang. Tak nak bekerja dah. Selepas 4 bulan, 5 bulan,
tinggal 6 orang je Ustaz. Subhanallah, keladangan. Ya, penganggur yang Allah dah buka rezeki dia, tak nak kerja. Lepas tu bahagia dengan keadaan dia menganggur dan mengadu, menyalahkan orang sana, menyalah orang sini, menadah tangan. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati kalau itu. Kalau itulah tabiat penganggur yang ada, maka berhati-hati. Jangan diberikan apa-apa pun untuk mereka. Daripada 36 orang, ya, 26 ke 36, ya, hanya tinggal 6 orang yang masih maintain bekerja, berusaha. Alhamdulillah. Dia kata, oh, begitu sekali ya. Ya. Pasal saya yang tolong mencari, kami, dia sebut satu badan tu tolong mencarikan pekerjaan untuk mereka. Dah dapat macam tu Ustaz. Habis nak kata apa? Nak salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Oleh kerana itu pengangguran tidak ada. Apa juga bidang, walaupun ialah sekarang isu ramai yang diberhentikan kerja. Tuan-tuan dan perempuan terjun, apa juga bidang terjun, jangan takut. Saya faham ada yang berpendidikan tinggi pun naik Grab, yang macam pilot tu pun buka kedai makan, apa semua. Tak apa, buat kerja. Jangan malu kepada orang. Untuk hidup kita, rezeki kita, teruskan. Ya, teruskan. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan. Ya, bagi mereka yang menghadapi masalah ini, Allah mudahkan urusan. Amin. Ya. Kemudian, dan ketiga, engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Perbuatan zina menepati urutan ketiga di antara dosa-dosa yang paling buruk. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Ya, dalam surah Al-Isra, Allah telah mengisytiharkan zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jangan dekati. Okey? Zina itu dah satu kabair yang besar. Dosa besar. Dan kamu buat dengan jiran lagi besar. Begitu. Kerana jiran mempercayai, tetapi kamu buat. Okey? Kemudian, dosa ini akan bertambah besar hukuman jika wanita yang dizina adalah isteri tetangga. Padahal Allah dan Rasulnya telah berwasiat agar berbuat baik kepada tetangganya. Lantas apa hukuman yang pantas bagi orang yang justru merosakkan kehormatan dan menghancurkan harga diri tetangganya? Ya, agak tegas dalam bab ini. Ya, tidak ada tolak ansur lah. Kemudian yang kedua, sebesar-besarnya dosa adalah menyekutukan Allah. Setelah itu, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, kemudian zina. Ketiga, Rasulullah SAW bersabda, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Ya, kalimah ini untuk menegaskan bahawa buruknya perbuatan syirik, bahkan ia adalah seburuk-buruk perbuatan. Bagaimana tidak demikian? Sementara Allah lah zat yang telah melimpahkan kurniaannya yang sangat besar, lagi agung dari yang tidak ada yang menjadi ada. Ya, kurniaan yang besar, Tuhan yang mencipta kita, tetapi apa yang berlaku, masyarakat, na'udzubillah, jangan kita pula melakukan syirik, ya, menyekutukan dia. Mudah-mudahan Allah lindung kita dari perbuatan jahat. Wallahu a'lam bissawab. Tajuk yang besar, muka surat 62, larangan mencela orang tua. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini juga termasuk dalam menyakiti orang tua, ya, ataupun menderhaka kepada orang tua. Mak dan ayah kita adalah satu nyawa untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang besar dalam bab ini, saya telah jelaskan pada pelajaran yang lepas, kedudukan ibu dan ayah bagi terutamanya anak lelaki. Dan saya nasihat kepada ibu-ibu, ya, jadikanlah isteri solehah, bantulah suami untuk membimbing atau menjaga mak dan ayah mereka. Ya. Tanpa pula menyisihkan mak dan ayah kita. Namun begitu, mak dan ayah mereka adalah sebesar-besar kedudukan bagi seorang anak lelaki. Satu nasihat, jadikanlah isteri solehah. Kerana keberkatan dan kehidupan dia tidak akan terselamat jika suami kita ataupun seorang anak lelaki itu, ya, tidak mengambil berat ataupun terus meninggalkan mak dan ayahnya atas alasan apa sekalipun. Walaupun atas alasan saya cinta kepada isteri saya, adalah haram hukumnya.
jika dia meninggalkan mak dan ayah dia. Seorang anak lelaki kena ada satu prinsip berkaitan dengan mak dan ayah. Kita semua kena ada satu prinsip dalam bab agama. Kita kena bertegas, berdiri dan tidak akan berganjak. Bab agama, lelaki perempuan sama. Pada bab ibu dan ayah, anak lelaki kena berada prinsip tegas, mak dan ayah adalah sama dengan nyawa. Itu anak lelaki. Berikan peringatan yang baik kepada setiap isteri-isteri dengan cara yang baik. Urusan mak dan ayah saya, biar saya. Jangan masuk campur. Ya, kalau tak puas hati, bersabar. Ya, jangan kritik mak dan ayah saya. Mereka adalah nyawa saya. Kena tegas. Kalau dia minta buat pilihan antara saya dengan mak ayah abang, ya, saya katakan keberkatan ada pada mak ayah kita. Putuskan bahawa mak ayah adalah pilihan. Wallahu a'lam, bagi saya itu adalah prinsip. Kalau tak ada mak ayah, kita tak beranak, kita tak beranak, kita tidak akan dilahirkan di muka bumi. Dan kita tak akan kenal isteri kita. Oleh kerana itu, mak ayah sumber yang paling penting untuk kita jaga elok. Dan penjagaan itu pula yang menarik sekali, bagaimana kita menjaga dia yang dikatakan birri walidain, yang akan kita khidmat dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin dengan kesibukan kita, kita tak dapat nak uruskan, kita tak boleh, ya, tak boleh seorang suami kata isteri tolong jaga, mak kena jaga. Tak boleh, kita tak boleh paksa isteri kita. Tetapi kalau isteri kita volunteer, alhamdulillah isteri solehah, saya katakan. Tapi kita nak paksa, kamu buat, jaga mak begini, kita ambil mak, lepas tu kita suruh dia jaga. Tak boleh. Itu hak isteri untuk menolak. Kalau dia nak tolak, dia bukan anak isteri derhaka. Apatah lagi dengan berbagai kerenah yang bakal berlaku. Penting ni, kaedah ni, kadang-kadang suami tungat, ya, suami tungat bila dah kahwin, semua hak mutlak pada dia. Tak. Bila dia kahwin tu, banyak benda hak mutlak isteri itu tetap ada pada isteri. Misalan harta dia. Bukan kahwin isteri, harta tu milik dia. Oh, kuasa veto betul tu. Kan? Pernah berlaku tu. Saya kata, padahal yang kamu bagi semua harta kamu pada dia, dah itu suami saya. Hak dia. Tak, saya katakan. Suami adalah haram ambil harta isteri. Sampai dia minta izin. Ataupun isteri izinkan. Minta izin, isteri tak izin tak boleh. Tapi isteri dia izinkan, walau tak minta, tak jadi masalah. Harta suami, isteri pun haram ambil. Dengar elok-elok, tapi ada had dia. Haram ambil kecuali kalau suami itu kedekut. Suami itu kedekut, makan minum tak terurus, ya, sewa rumah tak dibayar, bil elektrik pun tak dibayar, apa semua, maka si isteri berhak untuk mengambil kerana keperluan-keperluan asas. Ya, keperluan-keperluan asas boleh ambil bersyarat yang betul-betul diperlukan. Kata nak ambil saja tidak dibenarkan, dikawalkan harta, kerana isteri sebagai menteri keuangan yang mengawal harta suami supaya terjaga, ataupun timbalan menteri yang menjaga harta suami. Dia boleh ambil suka hati, tak boleh. Dia kena juga. Tapi kalau suami tu kata, ambillah, tak kisah, buatlah macam mana nak buat. Okey, itu alhamdulillah lah. Untung dia dapat suami yang bagi peluang untuk menggunakan harta dia. Okey, penting tu, kaedah-kaedah tu kena jaga elok-elok. Setengah orang kata harta suami boleh guna semuanya, amboi. Ya. Tak, harta suami boleh gunakan bila dibenarkan. Dan juga bila didapati suami itu kedekut. Maka baik. Tetapi berkaitan dengan ibu dan ayah, seorang suami atau seorang anak lelaki wajib menjaga mak dan ayah dia. Baik, misalan dia terlalu sibuk, dia boleh upahkan ataupun dia boleh bayarkan, ataupun ada adik-beradik yang volunteer nak jaga, dia boleh berikan saluran keuangan dia, anak lelaki, ya, terutamanya anak lelaki, ya, untuk membantu, ya, ekonomi untuk menjaga mak dan ayah dia. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, jaga mak dan ayah tidak semudah itu di hari tua. Waktu sihat tu, Masya Allah, Tabarakallah,
tetapi di hari tua. Saya tak faham kalimah itu, ya kita dengar kita faham. Kerana kita tak berhadapan dengan realiti lain. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi realiti itu kepada saya pada hari ini. Ya, subhanallah. Realiti seorang ibu yang dah tua, ya, dah tak mampu nak berjalan, dah tak mampu, ingatan dah kurang, on off, ya. Rupanya memang sukar. Sukar. Ya, mak saya jatuh, patah kaki dia kan. Bila patah tu, ya, kita pergi ke hospital apa semua kan. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kadang-kadang mengharukan diri kita, ya, rasa sayu sangat. Dia bila dah ni dia duduk atas katil saja, dia rimah tau. Dia rimah. Nak turun katil pula, katil macam ala hospital tu ada pagar apa. Orang ikat, ya, ialah kakak ikatkan supaya dia tak bergerak. Dia nak turun, kaki patah mana boleh turun. Pom jatuh sekali tu kan. La ilaha illallah. Lari. Dia punya patah tu lari, terbuka balik. Dan tulang pula dah reput. Jadi duduk ikat. Tuan-tuan dan perempuan, tahu tak? Kadang-kadang bila kita suap tu menangis. Teringat balik memori waktu kecil bagaimana mak kita menyuapkan kita untuk hidup. Waktu penghalang katil tu diikat, kakak ikatkan, mak saya kata, bukalah. Saya buka, tuan-tuan dan puan. Saya menangis. Saya kecil, nakal. Memang nakal. Saya kata, waktu saya buka tu, saya kata, saya nakal macam mana pun. Saya nakal macam mana pun, mak tak pernah ikat saya. Baik. Tapi itulah realitinya. Susah. Memang satu cubaan. Alhamdulillah kakak yang mampu membantu menguruskan. Tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah bagikan kita zuriat yang saleh. Anak-anak yang saleh untuk menguruskan kita di hari tua. Anak-anak lelaki yang bertanggungjawab. Subhanallah. Jagalah. Di sana ada pintu syurga. Al-birru walidain. Yang Allah berikan bagi kita yang menjaga mak dan ayah kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, rugilah. Sangat-sangat rugi. Apabila seseorang itu masih mempunyai ibu dan ayah, atau mempunyai salah seorang yang hidup ibu ataupun ayah, tetapi dia tidak boleh masuk syurga, rugilah sangat. Dengan arti kata lain,
kewujudan ibu dan ayah adalah ruang bagi kita untuk menggarapkan, mengambil banyak mana pahala yang boleh kita dapatkan daripada ibu dan ayah. Anak lelaki terutamanya, anak lelaki. Jangan biarkan pahala ini terlepas. Buatlah yang terbaik untuk ibu dan ayah kita sementara menunggu hari-hari kematian ataupun semata kita berkhidmat. Kita bukan nak dia mati, tapi kita khidmat yang terbaik. Waktu kita berkhidmat itu, memori-memori kecil kita akan teringat. Segala-galanya dia akan datang balik. Allah. Bila kita berhadapan dengan tu baru, ya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berhadapan dengan perkara tu, baru kita mampu untuk membicarakan tentang birrul walidain. Berkhidmat kepada mak dan ayah. Baru kita tahu kedudukan yang Allah sebut pada umur 40 ke atas tu, ya, dia datang beberapa perkara berkaitan dengan ibu dan ayah, ya, begitu dahsyat sekali. Kita mengatakan Rabbana, ya, sehingga kita berdoa kepada Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kita. Allah, peliharalah dia seperti mana dia pelihara ke aku di waktu kecil. Dia datang semua tu, tuan-tuan dan perempuan. Apatah lagi apabila sampai satu tahap ibu dan ayah kita ni nyanyuk, dia akan jadi kembali seperti budak kecil. Yang mana maksudnya kita yang besar, kita yang tua ni berkhidmat macam mana mak ayah berkhidmat kita di waktu jadi baby dahulu. Kita baby dahulu. Dengan pakai pampersnya, dengan mandinya, dengan bagi makannya, semua dia datang balik. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allah maghfir lana dzunubana. Allah maghfir lana dzunubana. Allah ampunkan dosa kita semua. Allah ampun dosa kita semua. Atas kekurangan pada ibu dan ayah kita. Jika ada kekurangan yang kita lakukan kepada ibu ayah kita yang masih hidup, buatkan sekarang sebelum mereka mati. Lakukan sekarang sebelum mereka meninggalkan kita. Kalau mereka dah meninggalkan kita, tak ada gunanya apa juga harta yang kita miliki, kasih sayang yang kita ada, umur kita yang lanjut ini. Tak ada gunanya dah. Buat sebelum mereka mati. Tetapi bagi mereka yang telah meninggal, maka doakanlah. Buatlah khidmat sebagai berbagai-bagai khidmat yang dibenarkan oleh syarak. Buatkanlah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, tinggi bagi saya nilaian ibu dan ayah terlalu tinggi. Itu buatlah kebaikan. Baik, di sini dalam hadis ini larangan mencela orang tua. Ya. Dari Abdullah ibn Amr ibn As berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi." Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajul fayasubbu ar-rajulu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa besar adalah seorang lelaki mencela mengutuk kedua orang tuanya. Lalu sahabat bertanya kepada baginda, bagaimana mungkin ada orang yang mencela kedua ibu bapanya sendiri? Rasulullah menjawab, bisa saja. Begini caranya, yang bersangkutan mencela ayah dan orang lain-lain, gantian ayahnya balik dicela. Dia mencela ibu orang lain dan gantian ibunya balik dicela. Maksud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini berkaitan dengan sifat kita mengutuk mak ayah orang. Kita mengutuk mak ayah dah salah, berdosa. Tetapi ada kalangan kita orang yang tidak mengutuk mak ayah tetapi dia kutuk mak ayah orang lain. Bila mengutuk mak ayah orang lain kutuk mak ayah dia balik, maka hukumnya seolah-olah kita mengutuk mak ayah orang lain. Kabair, dosa besar. Ya, oleh kerana itu adab ini perlu ditanam kepada anak-anak kita supaya jangan kutuk mak ayah orang lain. Jangan perli kawan-kawan tu mengutuk mak ayah orang lain. Walaupun nama bermasalah, walaupun peribadi bermasalah, dilarang sama sekali mengutuk mak ayah orang lain. Okey. Pertama, pada hadis sebelum ini telah dijelaskan hak-hak kedua orang tua serta wajibnya untuk selalu berbuat baik kepada keduanya. Telah diterangkan pula di antara dosa-dosa besar adalah menderhakai keduanya. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu uffun.
dan jangan pula mengherdik mereka. Perkataan pun tak boleh. Yang tak ada kalimah uffin pun tak boleh. Meletakkan diri termasuk dalam dosa besar. Ini kan pula mengherdiknya. Terutamanya hari tua ya. Tuan-tuan dan perempuan hari tua. Tapi anak-anak yang biadab waktu muda pun dia herdiknya mak ayah dia. Jangan. Okey, jangan. Kalau uffin dengan muka ni dia buat pada mak ayah berdosa muka, walaupun muka tu cantik macam mana pun biadab dengan mak ayah berdosa. Nampak tak kedudukan kita sebagai ibu dan ayah ni tinggi sebenarnya. Tapi anak tak menghargai. Kenapa? Kita tak pernah ajar anak untuk menghargai mak dan ayah. Kedua, saat Rasulullah bersabda di antara dosa besar iaitu orang yang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat sangat heran dengan sabda baginda itu. Mereka pun bertanya, adakah orang yang mencela kedua orang tuanya mereka sendiri? Maka oleh itu beliau menjelaskan bahawa seseorang dapat dikatakan sengaja mencela kedua orang tuanya jika dia menjadikan sebab akan hal itu. Yakni dia kutuk mak orang tu kutuk mak dia. Dia kutuk bapa orang tu kutuk bapa dia. Okey. Meskipun tidak secara langsung dia mencela ayahnya sendiri, namun setelah menjadikan sebab akan hal tersebut disebutkan dalam sebuah kaedah syariah al-umru bil maqasidiha. Serana itu mempunyai status hukum yang sama dengan tujuannya. Okey. Kemudian yang ketiga, setiap orang seharusnya mampu menahan diri agar tidak mencela orang lain, terutamanya tidak mencela orang tuanya. Kerana yang demikian itu termasuk perkataan yang wajib dijauhkan lagi diharamkan. Apalagi jika menjadi sebab orang mencela diri dan mencela orang tuanya. Jadi dia diharamkan untuk perkataan cela, kutuk pada manusia semuanya, ya, tak boleh. Kenapa? Perkataan itu adalah perbuatan yang berdosa. Okey. Apatah lagi bila percelaan itu kembali kepada dia, kepada orang tuanya, lagi berdosa. Keempat, status orang yang menjadikan sebabnya terjadi sebuah peristiwa provokator di mana yang bersangkutan status sama dengan orang yang terlibat langsung dalam status perbuatan. Jika perbuatannya baik, maka balasan baginya juga baik. Demikian pula sebaliknya. Ya, orang yang buat provokasi misalnya, ya, dalam isu-isu terutamanya sekarang kita tengok banyak politik kita ni provok yang tak berapa sihat, ya, maka ianya akan berkait pergaduhan. Dan orang yang buat pertama kali itu, dia akan tanggung dosa. Yang kelima, Ibnu Battal menyatakan hadis ini merupakan dasar bagi kaedah sadduz zara'i, menutup peluang terjadi kerosakan ataupun tindakan yang tidak betul. Ya, ini di antara kaedah kita kena tutup jalan-jalan yang menjadi perkara yang tak baik. Okey? Di sana dari kaedah ini ditarik kesimpulan bahawa satu perkara yang melahirkan suatu perbuatan yang diharamkan, maka haramlah perbuatan tersebut meskipun si pelaku tidak bermaksud demikian. Hal ini berdasarkan firman Allah dengan maksud, dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan mereka. Sebab selain Allah, kerana mereka nanti akan balas memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini berdalilkan dalam surah Al-An'am, kita dilarang mencela Tuhan-Tuhan orang kafir berdepan-depan kerana di atas kejahilan mereka akan kutuk Tuhan kita. Ya, oleh kerana itu tidak boleh depan mereka, kita tak boleh sewenang-wenangnya untuk mencela Tuhan mereka. Okey. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di menafsirkan ayat ini, Allah Ta'ala telah melarangkan kaum mukminin dari perkara yang pada dasarnya dibolehkan, bahkan disyariatkan, iaitu mencela sembahan kaum musyrikin. Namun tak kala hal itu akan berakibat dicelakan Tuhan semesta alam, maka Allah melarangkan. Ayat ini merupakan dalil dan kaedah syariat, innal wasail la ahkamul maqasid. Yakni sarana ini merupakan dalil dari sarana itu mempunyai status hukum yang sama dengan tujuan. Artinya jika sarana itu menghantarkan pada suatu yang diharamkan, maka ia diharamkan meskipun pada asalnya halal. Perbuatan itu sebenarnya kita mengkritik Tuhan-Tuhan orang kafir ini boleh, tak menjadi masalah. Kalau digunakan akal memang layak untuk dikritik. Tetapi ada kaedahnya. Kalau kita mengkritik itu menyebabkan dia kutuk Tuhan kita, maka
tidak dibenarkan. Okey. Keenam, sarana yang dicantumkan pada hadis ini merupakan contoh yang diharamkan. Jika demikian halnya, maka tujuan dari perbuatan haram juga merupakan sesuatu yang haram. Jika disebabkan kita kutuk mak ayah dia, maka dia mengutuk mak ayah kita adalah haram. Maka perbuatan mengkritik, mengkutuk mak seseorang itu, ibu bapa mereka, adalah haram juga. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, maka insyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmu kita pada hari ini. Dan kita jadikan dia asas dalam siri agama kita supaya kita berakhlak baik pada ibu dan ayah kita dan juga berakhlak baik pada jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang besar kepada kalian tuan-tuan dan puan semua, dan Allah berikan kita istiqamah dan Allah tambahkan keimanan kita dan terus istiqamah menjaga mak dan ayah kita, menjaga maruah agama kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita masuk syurga semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.